الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Wajib syar'i. Cuba tengok slide ni. Betul tak kat sini, Las? Nak tanya Wo dah jadi pelajar baru. Sekali lagi okey tak? Sekali lagi boleh tak? Sekali lagi Wo kena duduk jadi pelajar lama macam biasa. Sekarang Betul. 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 Cikgu Azalina ada pelajar baru. Ni pelajar Lah. baru. Pelajar lama. Cikgu Azalina ada. Sini, Las. Okey. Oh, ni lepas ni ada Ustaz. Dan keduanya dekat kitab. Jumpa tak? Ada Ustaz. Bermula hukum akli itu terbagi kepada atas 3 bagi. Pertamanya wajib. Okey. Cari dia tu. Dan keduanya mustahil. Jumpa tak? Ya Ustaz. Baris kedua dari bawah. Balik dulu di bawah. Yang Buka lain surat. ke? Yang lain. Jumpa Ustaz. InsyaAllah. Jumpa Ustaz. Kak Siti dapat beli kitab Kak Siti yang ni? Yang ni dapat tak kitab ni? Buku ni, kitab ni kat sini tak ada. Kak Yang Siti lain insyaAllah ada. boleh baca jari kan? Sedikit perlahan. InsyaAllah merangkak Ustaz. Berangkat alif ya mim. Buaya. Bongo. Bongo. Kalau bongo tak boleh baca jari lah. Okey, tak apa. Pelan-pelan. Kita sebab khazanah ni banyak bahasa Arab. Lepas tu nombor 2 dia banyak dekat jari. Kalau kita baca Rumi, kita punya sebutan ni tak berapa betul. Kita jari muka berapa? Muka 5. Muka 5, baris 2 dia di bawah kan? Ya Ustaz. Dan 2-nya mustahil akal. Okey Kalau yang ikut Ustaz suruh tanda tu kat situ lah. Kalau itulah. Okey. Makna kalau dia kata makna tu apa? Definisi dan takrif. Mustahil akal ni. Nampak slide tak? Nampak Ustaz? Okay. Ustaz. Baru first time dengar Wo menjawab. Aduh. Rindunya nak dengar suara Wo. Tak ada Ustaz. InsyaAllah ada Ustaz. Terus. Kalau orang perempuan ni dah jadi Laila Majnun. Pergi langat. Kau tengok lagi kita Laila Majnun. Mustahil akal. Ni definisi. Barang yang tiada diterima akal akan adanya. Mustahil. 2 campur 2, 4. Itu apa? Wajib akal. 2 campur 2, 3. Mustahil. Mustahil akal. Mustahil akal. Itu cara nak faham paling mudah ni yang tu je. 2 campur 2, 4. Wajib akal 5. 2 campur 2, 5. Mustahil akal. Bapa kandung lebih tua daripada anak kandung. Apa? Wajib akal. Wajib akal.
Bapa kandung lebih muda 1 hari daripada anak kandung. Mustahil akal. Mustahil akal. Impossible. Impossible. Akal kata tak boleh terima. Akal kata tak boleh terima. Mustahil akal. Itu dia mustahil akal. Tiada dia terima akan adanya. Adanya apa? Adanya apa? Adanya bapa yang lebih muda daripada anak. Bapa kandung lebih muda daripada anak kandung. Adanya 2 campur 2 itu 5. Dia tak boleh terima ada. Jadi siapa yang kata ada atau tak ada? Akal. Tidak menerima akan ada itu akal. Akal yang bagi signal, mustahil. Lepas tu dia kata mustahil akal. Akal yang boleh terima kata, mustahil. Bila tidak menerima, itu nama dia mustahil. Maknanya apa? Hukum tu dia apa? Kita katalah, hukum akal. Hukum tu maksud apa? Perintah. Perintah. Bukan. Perintah. Itu syarat. Hukum tu maksud apa? Hukum akal. Hukum makna apa? Menetapkan. Menafi atau Mengibatkan. menetapkan. Sekarang ni dia nafi ke dia tetap? Nafi. Dia nafi. Kenapa nafi? Nama dia mustahil. Dia nafi, tak boleh 2 campur 2, 5. Tak boleh bapa kandung muda setengah hari. Setengah saat pun tak boleh. Mustahil. 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 Dia tak terima benda tu ada. Mustahil. Tak terima. Siapa tak terima? Akal. Adanya apa? Sesuatu. Itu nama sesuatu. Okey. Tiada diterima maknanya menafikan. Hukum akal. Hukum ni maknanya menafikan atau mengisbatkan. Mengisbatkan tetap mengiyakan, menetapkan, meyakinkan. Itu nama isbat. Itu nama isbat. Jadi sekarang ni mustahil. Jadi hukum apa dia kata apa? Hukum kata nafi. No. Impossible. Siapa yang kata nafi? Siapa yang kata nafi? Hukum. Akal. Bukan hukum. Akal kita yang kata nafi. Jadi, hukum ni menafi atau menetapkan. Jadi sekarang ni, bila mustahil akal, nama dia nafi oleh akal. Mustahil akal ni maksudnya nafi oleh akal. Kenapa nak belajar hukum akal ni? Inilah saluran, inilah kaedah, inilah SOP nak mengenal Allah. Waktu kita belajar di hukum tu. Oleh akal, hakim yang menentukan akan perkara ni mustahil. Boleh faham ke pening? Boleh Ustaz, insyaAllah. Tak adalah susah sangat. Tapi kena cakap banyak kali lah. Cakap banyak kali, dengar banyak kali, catat banyak kali, baca banyak kali. Usahalah, kena usaha sikit lah. Tak boleh kita duduk diam je nak faham, mana mungkin. Dan tidak boleh ada putus asa. Jangan putus asa. Tak faham sekali, dengar lagi. Ya Allah, aku tak faham. Cuba lagi. Allah kata dalam Quran, orang yang bersungguh-sungguh pada jalanku, aku tunjuk jalan dia. Allah kata aku akan tunjuk jalan yang aku redha. Tapi kena sungguh-sungguh. Wanahdiyahum subulana. Allah akan tunjuk jalan. Tapi kita kena sungguh-sungguh. Tak boleh belajar sambil-sambil masak nasi goreng. Tak boleh lah macam tu. Kalau nasi goreng, tak apa dengar. Lepas tu, matikan pukul 10, dah makan nasi goreng, dengar AV. Apa Ustaz cakap tadi tadi aku dapat, tapi tak apa aku dapat lah sambil-sambil. Habis tu buat apa? Dengar balik. Catat balik.
Faham balik. Ya Allah, aku dah tua. Ya Allah, otak aku dah karat. Tapi aku tidak putus asa. Putus asa tiada sekali. Kerana ia adalah keridaan dari Tuhanku. Jika Islam... Kamu buat. Di puncak tinggi. Jika Islam di puncak tinggi, akan ku terus jua mendaki. Jika Islam di hujung dunia, kerana Islam ku terus berjuang. Siapa nyanyi tu? Kau nyanyi dulu lah. Berlabuhlah malam apabila kan sampai bulan. Hijaz eh? Mana dia nyanyi lagu lama? Dia Lagu lama. Kumpulan ni nama dia dulu Anugerah. Ini budak-budak sekolah Smarkle. Sekarang ni kumpulan ni sebagian besar budak-budak ni. 90-an. Sebagian besar budak-budak ni nama dia Nausihat. Tahu tak kumpulan Nausihat? Siapa yang kata tu? Kata tu. Jika Islam di puncak tinggi, aku akan terus mendaki. Jika Islam di hujung dunia, kerana Islam ku terus berjuang. Ustaz. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kata, orang kata kau jauh datang dari Parsi. Dulu Parsi jauh lah. Iran ni, Iran. Kau datang sini, kau cari Rasulullah. Dia kata apa? Jika Islam di puncak tinggi, aku akan terus mendaki. Jika Islam di hujung dunia, kerana Islam aku terus berjuang. Nak dapat redha Allah, nak kenal Allah, nak masuk syurga Allah, nak dapat rahmat dia, nak kenal dia supaya berjawab dalam kubur Tuhan aku Allah, tak boleh putus asa. Baca lagi, dengar lagi, faham lagi sampai al-ilmi fi sudur. Gitu kawan. Al-ilmi fi sudur. Begitu kawan, Ajidin? Betul Ustaz, betul Ustaz. Nota hanyut pun dalam hati ada. Tengok nota hanyut. Tapi tak ada sudur, hilang. Nota hanyut. Tapi dalam hati ada. Kenapa? Dalam hati. Nota tak ada pun boleh tulis sendiri. Al-ilmi fi sudur. Al-ilmi fi sudur. Tak apa, nanti dia print lagi buku tu. Pasal Terima dia kasih Ustaz, terima kasih. dia nak Terima bagi. kasih Ustaz. Orang landing semua dia nak bagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. So apalah yang nilai banjir tu bagi. Boleh baca-baca balik. Lepas tu putus set masuk nanti. Katakanlah banjir sekali tak hilang Ustaz. Nota saya dalam hati kan. Al-ilmi fi sudur. Tanya, saya cari. Mana tauhid tu nota ni? Yang abang punya buku tauhid mana yang? Macam berliwo Ustaz. Macam berliwo Ustaz. Kau boleh. Orang Afrika Ustaz. Afrika. Macam Bat dia kalau tanya ni dia tak dengar lah. Dia mute dia tapisan. Okey. Ini mustahil. Sesuatu. Contoh. Syirik. Mustahil akal kata syirik. Ada sekutu bagi Allah. Kerana kitab tauhid kata, dalam kitab usul tauhid, dalam kitab Aqidatul Najin, dia kata bersekutu ni menunjukkan lemah. Tahu, bersekutu ni maknanya bersama-sama. Saya angkat meja, saya tak boleh, saya join dengan seorang lagi, tolong angkat meja berat ni. Bersekutu. Bersekutu. Atau dia katakan bersekutu ni, seorang itu ada kuasa, seorang itu ada kuasa. Bersekutu. Kalau dalam satu department dua bos, pun tak logik. Betul tak? Bawa kata projek ni start sekarang. Atau bawa kata projek ni start minggu depan. Tapi dua bos level yang sama. Lepas tu tak boleh ada dalam company, tak boleh ada dua CEO. Betul tak? Dua COO. CEO apa? Chief Operating Officer.
Kalau CEO, Chief Executive Officer. Betul, Chief Executive Officer. Betul Ustaz. Betul. Mana ada company ada 2 CEO? Timbalan 2 atau betul? Timbalan menteri 2 orang atau boleh? Okey, engkau bagian ni buat, engkau bagian ni buat. Tapi decision is on me. Why? I am the Prime Minister. Itulah. Dekat dunia pun tak boleh cakap. Tak logik. Tak logik. Macam mana negara tu ada 2 PM? Tak logik. 1 PM betul, 1 PM tepi. Itu betul lah. Itu logik lah. Tapi kalau PM betul-betul, yang dia boleh ada kuasa untuk beri arahan, itu tak betul. 2 PM, tak logik. Ini kan pula kita kata ada dua yang sama sifat dia, sama kuasa dia macam Allah. Tak mungkin. Jadi mustahil. Akal kata tak mungkin. Nanti Tuhan ni kata hujan, Tuhan ni kata banjir. Tak mungkin. Tuhan ni kata banjir, Tuhan ni kata panas. Mana mungkin berlaku di sini? Dua benda. Tak mungkin. Tuhan ni kata bagi rezeki, Tuhan tak bagi rezeki. Tak mungkin. Ada kuasa lain daripada Tuhan yang boleh bagi rezeki. Tak mungkin. Kita berharap Allah bagi rezeki. Ada kuasa lain yang menyembuhkan. Tak mungkin. Sebab kuasa lain ni dia bukan Allah. Dia bukan Tuhan. Kenapa dia kata benda lain bukan Tuhan? Sebab dia mengharapkan sesuatu daripada Allah. Tapi Allah dia tak harap sesuatu. Apa juga dia tak harap. Jadi sebab tu dia katakan syirik ini mustahil. Dalam kitab kata contoh dia apa? Adanya seperti syirik baginya subhanahu wa ta'ala. Ini contoh lah yang diberi. Artinya akal memutuskan, akal memberi hukuman, hakim mengatakan, akal menafikan perkara itu. Apa? Ada bagi Allah, ada sekutu bagi Allah. Ini nama dia mustahil akal. Mustahil akal tak terima. Okey. Sofa macam mana? Sofa so good ke sofa pening? Tu kena InsyaAllah. boleh Tak ada laju sikit. Laju? So good Ustaz. Laju saya pelan-pelan sikit lah. Tak apa. Sebab ada orang beritahu saya Ustaz laju. Oh laju Cakap laju ke? Apa yang laju? Tak tahu dah saya. The speed of the learning process. I'm going too fast. So I will slow down a bit. Mungkin sebab Ustaz Kak Siti dengar senyum je. Apalah Ustaz ni cakap English very broken lah. So English very broken lah dia. Boleh lah ni. Very the good. Okey lah, janji boleh faham juga lah. Kita nak cakap apa? Akal ni jenis yang waras, dia boleh menimbangkan. Menimbangkan daripada pengalaman besar kita yang kita kata 2 campur 2 ialah 4. Jadi akal kita kata aku mesti terima. Memang 2 campur 2 ialah 4. Lepas tu orang kata 2 campur 2 adalah 5. Mustahil 2 campur 2 5. Kakak mesti lebih tua daripada adik kandung. Oh, mesti. Betul, mesti. Maknanya wajib, mesti terima. Bukan tak kata ia berdosa. Mesti terima. Sebab akal yang waras itu, dia ada undang-undang yang dia faham, mesti kakak kandung lebih tua dari adik kandung. Kalau orang kata, itu kakak kandung aku ni adik kandung dia. Aku tua dia 2 minit. Tak mungkin. Kakak tu dah menyatakan satu undang-undang, kakak kandung dengan adik kandung, satu peraturan Allah tetapkan, kakak ni mesti older than adik kandung. Even 3 minit, kata dia kembar. Dia kembar. Macam dekat KKR tu. Syahid. Yang saya selalu tahu nama dia tu. Syahid. Selalu Syahid. Tu, ini budak bujang ni. 28 umur dia. Syahid. Dia ni, dia ada adik ke abang adik kat sini, kembar. Adik kembar dia dengan dia 3 minit dia ada.
Ni adik dia panggil dia abang. Padahal muka serupa, nampak sebaya. Yelah kembar. Only 3 minit. Kalau dia kata, itu abang saya. Tapi saya keluar dulu 3 minit. Mustahil. Ha. Itu je mustahil. Itu je nak faham mustahil gitu je. Itu je mustahil. Cuma dihuraikan dalam perkataan ni supaya kita menetapkan definisi tu lah. Tiada diterima. Bila diterima, mustahil. Boleh akal bila ada sesuatu. Tapi kalau wajib, tiada diterima oleh akal, akan apa? Assalamualaikum. Tiadanya. Tak apa. Okey. Yelah Okey. Terima kasih. Tengok nanti kalau sebab saya nak pergi Kuala Selangor, kalau internet okey saya nak buat bahan juga. Okey. Assalamualaikum. Haji Mio telefon. Haji Mio terkali. Dia kata dia dah cakap dengan Abang Razak. Abang Razak kata dia tak ada masalah. Dia nak sambung. Cuma dia nak mesyuarat dengan AJK lah. Tak apa. Saya dah cakap dah. Saya tak ada hal. Tak ada hal. Ada orang saja ke, tak ada orang saja ke, kita on juga. Sebab kedai ni sedang berjalan, kita on. Jangan risau pasal tu lah. Bukan perkara yang penting lah. Gitu. Okey, ni dah habis. Nak tanya sikit lagi, Ustaz? Ya, Wak. Okey, mustahil ni Ustaz boleh dikategorikan kita menolak, Ustaz? Menolak Mula apa? maksudnya macam mustahil 2 kali 2 atau 4, kita kata 5. Jadi mustahil tu kita menolak punya jawapan tu macam tu. Betul ke? Betul. Boleh kan? Menolak lah. Okey. Dia menafi, menolak, menidakkan. Itu nama dia mustahil. Akal tu dia reject. Automatic reject. Tak payah fikir-fikir. 2 campur 2, 5. 5 kan? Mustahil. Tak. Dia tak ada Dia tak ada fikir. Dia mudah nak dapat. Mudah nak faham. 2 campur 2, 5. Mustahil. Dia suruh jawab mustahil. 2 campur 2, 5. Dia cari nota. Mana nota 2 campur 2, 5 ke 4? Nota dah hanyut kena panggil. Tak. Fikir je lah. 2 campur 2. 2, 4 ke 5. Mustahil. Tak. Itu kan. Jadi bila tanpa fikir, boleh dapat. Tanpa fikir, boleh faham. Itu nama dia mustahil. Depan apa? Kan. Mustahil bagi 2. Satu mustahil. Yang tak payah fikir boleh dapat. Apa dia? Dulu dah belajar kelas malam dulu. Kelas malam tauhid dah belajar. Wajib akal. Wajib bagi berdua. Satu wajib. Laruri. Wajib Laruri maksud apa? Laruri mudah nak terima, mudah nak dapat, mudah nak faham tanpa memerlukan bahasan, tanpa memerlukan rujukan, tanpa memerlukan pemerhatian. Tapi kalau payah sikit, dia perlu fikir sikit, dia perlu dalil sikit, dia perlu akal tu berproses sikit. Itu nama dia wajib akal. Nazari ni dah berkat nazar. Nazar ni apa maksud dia nazar? Pemerhatian, pemikiran, perbahasan, penerangan. Nanti sampai bawah ni. Sekarang ni bahagian akal yang ketiga. Nak buat periksa pun tak boleh ni. Laruri nazari pun tak dapat lagi. Tak ada dalam hati lagi. Belum fi sudur.
Nampak tauhid ni dia payah tau. Kalau tak tunggu ulang dia payah. Okey, nombor 3. Harus. Ustaz tanya boleh? Ya. Tadi Ustaz cakap tanpa fikir boleh dapat, tanpa fikir boleh faham tu hukum akal Ustaz? Untuk hukum akal. Wajib daruri. Hukum akal wajib daruri. Hukum akal harus daruri. Hukum akal mustahil daruri. Terima kasih Ustaz. Daruri. Kalau memerlukan penerangan, kalau memerlukan apa fikiran, kalau memerlukan perbahasan, nama dia apa? Nazari. 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 Daruri. Nazari. Kena faham tu. Daruri, mudah. 224. Okey. Wajib akal. Wajib akal. Akal kita wajib. 224. Senang kena faham. Senang. Wajib. Kakak lebih tua daripada adik. Kakak kandung lebih tua daripada adik kandung. Senang. Senang. Anak lebih tua daripada bapak. Senang. Jadi bila kita cakap tu dia kata mesti. Betul. Itu nama dia wajib akal. Wajib apa? Daruri. Daruri. 2.25 mustahil. Setengah daripada 2, 4 mustahil. Setengah 2, 1. Jadi mustahil. Tapi senang tak nak fikir, nak sampai otak pun mustahil. Senang. Tak payah perlu dalil, tak payah perlu perbahasan, tak payah perlu pemerhatian. Orang yang waras dia tu jawab. Jadi mustahil apa tu? Mustahil akal daruri. Mustahil akal daruri. Daruri. Mustahil akal daruri. Wow. Dia ada daruri. Mustahil akal daruri. Jadi kita kena faham pembagian daruri ini kita kena faham. Ya. Daruri. Yang kata daruri. Kita kena sebut dengan betul. Daruri. Waw mati depan. Daruri. Nazari. Yang kata nazari. Bukan. Zor tak ada alif. Nazari. Daruri. Kifayah. Nampak? Aini. Kifayah. Intiqalat. Nampak tak ada benda-benda yang saya panjangkan. Lepas tu kalau kita baca Rumi ni kita tak jumpa ke. Kalau Jawi ni kadang dia tanda. Daruri. Nazari. Daruri. Nazari. Akali. Okey, ini apa ni? Harus pada akal. Okey, jap. Ini ada silap ni. Ini apa ni? Ini harus salah ni. Akal menerima akan adanya atau tiadanya. Ini praktik MP habisnya ni. Inilah yang bermaksud harus. Harus ni apa? Harus ni pertalian apa? Boleh. Okey, tengok ini. Hukum akal, pembagian harus akal. Barang yang sah dan boleh diterima akan adanya atau tiadanya. Jadi akal juga yang mengatakan adanya atau tiadanya pun tak apa. Boleh kata dia ada, boleh kata dia tak ada. Inilah yang bermaksud harus. Adanya tiadanya apa ni? Sesuatu sama juga. Maknanya dia boleh menafikan, dia boleh menetapkan.
Siapa yang menafikan atau menetapkan, dia boleh menafikan benda ni, dia boleh kata betul juga benda ni. Boleh juga. Apa sesuatu. Contoh, bergerak atau diam jirim dengan tertentu. Tertentu mana apa? Bukan serentak. Jirim apa? Jirim lah benda ni. Macam benda-benda ni. Benda-benda semua jirim. Yang bukan Allah tu jirim. Ni, jirim. Jirim ni, harus dia diam. Dan harus dia, saya buat macam ni, dia gerak. Faham? Jadi kita kata harus dia ni diam atau boleh juga dia gerak. Bila orang bawa dia ni, dia gerak. Harus kereta itu diam atau gerak. Itu nama dia apa? Boleh dia diam, boleh dia gerak. Kalau kita kata jirim tu mesti diam atau bergerak. Itu nama apa? Mustahil. Wajib. Mustahil. Wajib. 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 Dia mesti diam atau bergerak. Wajib. Kalau tak diam, dia bergerak. Kalau tak bergerak, dia diam. Jirim. Ni. Dia mesti menerima, diam. Kalau dia tak diam, dia kata, tak diam lah. Mana dia bergerak? Tangan bergerakkan. Kalau orang tak gerakkan dia, dia diam. Jadi dia mesti menerima diam atau gerak. Maknanya, wajib akal mengatakan sama ada dia diam atau dia gerak. Tapi kalau orang kata, benda ni bergerak dan diam serentak. Mustahil. Impossible. Impossible. Betul lah. Macam mana benda kalau diam pun ya, gerak pun ya tak boleh masuk akal kalau tak akal. Impossible. No. Kau gerak jari aku pun aku kata tak mungkin. Macam kita katalah, penyanyi itu diam dan menyanyi serentak. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sama ada dia nyanyi atau dia diam. Sama ada dia nyanyi atau dia diam. Kalau kita kata dia nyanyi dan diam serentak, mana mungkin? Betul tak? Akal bukan tak terima. Tak payah baca Al-Quran lah. Akal boleh terima. Jadi, mustahil akal. Penyanyi itu dia boleh menyanyi atau dia boleh diam. Dalam masa yang tertentu. Tertentu ni maknanya dalam masa kebulanan. Wajib. Penyanyi itu dia boleh menyanyi atau boleh diam dalam masanya berlainan. Maksudnya, dia sah untuk nyanyi, dia sah untuk diam. Maknanya apa? Hukum akal? Harus. Harus. Sebab akal boleh terima dia nyanyi. Jadikan dia diam. Akal boleh terima. Tapi kalau kita kata, dia mesti menerima diam atau nyanyi. Maknanya? Wajib. Betul. Dia menyanyi dengan diam serentak. Mustahil. Impossible. Mission impossible. Ustaz, boleh tak Ustaz ulangkan balik yang harus dengan yang wajib tu? Dia punya persamaan sangatlah. Saya macam confused. Macam yang Dia harus ni, dia bergerak atau diam dengan tertentu. Maknanya dalam masa yang berlainan, dalam masa yang sama ni, tertentu ni, dia boleh bergerak atau dia boleh diam. Maknanya akal boleh terima. Orang kata, benda tu bergerak boleh terima. Dan akal boleh terima, benda tu berjalan boleh terima. Sebab dia tentukan jalan, dia tentukan gerak. Tapi kalau dia diam dengan bergerak tidak tentu. Maknanya serentak dia buat. Mustahil. Dia mesti diam atau bergerak. Wajib. Mesti diam atau gerak wajib. Dia boleh bergerak atau diam? Harus. Boleh diterima akan dia ada bergerak atau tiada bergerak? Wajib. Harus ni boleh. Maknanya mungkin boleh kita ni bergerak, boleh kita ni diam.
Kereta ni mesti diam atau bergerak. Itu apa? Wajib. Wajib. Dia sama ada dia diam atau dia bergerak. Okey. Tarik nafas. Cuba faham. Okey. Okey. Ustaz, dia punya different tu antara harus dengan wajib ni dia dikatakan boleh. Maksudnya tu. Boleh tu maknanya pilihan. Pilihan lah. Pada harus ni dia boleh. Dia boleh bergerak dan dia juga boleh diam. Tapi bukan serentak. Tapi kalau kita kata dia boleh bergerak, dia boleh diam serentak. Mustahil. Dia mesti menerima diam atau menerima gerak. Bila kita tengok dia, mungkin dia bergerak, mungkin dia diam. Mungkin dia bergerak, mungkin dia diam. Itu wajib. Dan dia boleh bergerak dan boleh diam. Maknanya boleh diterima akan adanya dia diam atau adanya dia bergerak. Harus. Boleh diterima akan adanya dia diam atau adanya dia tiada diam. Tiada diam atau apa? Tak bergerak. Kau ni tak diam dia kan cucu. Kau ni tak diam Gerak. Tak diam maksud apa? Tak diam maksud gerak. Bergerak. Pening ke atau I keliru lah Ustaz. Ustaz kena bagi contoh dengan kereta remote tu Ustaz. Dia nak macam hari tu tak bagi contoh yang itu yang kita boleh faham tu. Kereta lah. Kereta yang bergerak, yang boleh diam, boleh bergerak. Saya gerakkan dia. Akan berterima tak dia gerak? Boleh. Saya stop dia. Akan berterima tak dia stop? Boleh. Maknanya harus. Harus akal untuk memilih dia bergerak atau diam. Tapi bila kita tengok dia, sebelum kita pegang remote, kita tengok dia, kita mesti kata, dia ni kereta ni sama ada dia diam atau bergerak. Dia mesti diam atau bergerak. Tak mungkin ada benda lain. Itu nama apa? Mustahil. Wajib. Tapi kalau kita kata, tadi aku tengok kereta tu, dia diam dan bergerak serentak lah. Mustahil. Mustahil senang nak faham Ustaz rasanya. Harus ni maknanya dia boleh terima kereta ni nak diam ke, nak bergerak ke. Kenapa? Diri memang gitu kan. Dia boleh bergerak, dia boleh diam. Dan dia mesti gerak atau diam. Dia tak boleh kata dia dua-dua. Dia kata dia dua, dia mustahil. Dia mesti kata dia gerak atau diam. Itu wajib. Dan dia boleh bergerak. Tapi dalam masa yang berlainan, dia boleh diam. Harus. Dia kena menggerakkan sedikit akal untuk dapat memahami. Kita pergi keluar tengok kereta, parking. Wajib akal aku kata kereta ni parking atau berjalan. Kereta ni parking dah berjalan serentak. Mustahil akal. Dah harus kereta ni boleh gerak atau parking. Jadi akal boleh terima dia gerak atau parking. Akal tak boleh terima dia gerak dan parking serentak. Dan akal wajib terima sama ada dia gerak atau parking. Kereta terbang. Terbang pun dia ada parking juga atas langit. Ni penting nak faham ni. Hukum akal ni. Okey. Adakah saya memeningkan? Boleh insyaAllah. Boleh Artinya akan memutuskan boleh sesuatu diri itu diam atau bergerak dalam sesuatu keadaan. Dia satu masa dia boleh gerak. Satu keadaan lah. Bukan satu keadaan. Sesuatu. Kalau dia bergerak dalam satu keadaan, maknanya apa? Dia bergerak dan diam dalam satu keadaan. Mustahil.
Kalau akal waras tu dia kata mustahil kau boleh berlari dan duduk satu masa. Ya, aku ni berlari dan duduk satu masa. Mustahil. Betul mustahil. Kau mesti duduk atau kau berlari. Atau kau berjalan. Kau diam atau kau gerak. Tu wajib akal aku terima. Mungkin kau hari ni duduk. Mungkin kau berjalan kau bangun. Itu akal aku terima. Harus. Mana boleh. Tapi kalau kau kata aku ni duduk dan berlari serentak. Mustahil. Kalau akal logik dia waras, dia kata tak mungkin. Kipas tu bergerak dan diam serentak. Mustahil. Orang itu marah dan sabar serentak. Mustahil. Betul. Kepala orang tu botak dan berambut serentak. Mustahil. Harus. Harus. Kalau orang panggil dia botak, dia dah botak. Mana yang botak tu? Tu yang ada rambut. Kata botak. Botak dengan rambut kan serentak. Mustahil. Ada masa dia botak, ada masa dia ada rambut. Mungkin botak ni bukan sebab dia botak, dia ada passion. Kerana passion botak, dia botak. Nanti passion ada rambut, dia ada rambut. Harus. Jangan Ustaz, nanti saya buka kamera ni kan. Mana cimati hitam aku ni? Nak tembak juga ni. Cimati hitam tak ada ke? Ustaz. Dia agak kalau ikut Ustaz sebut tadi kan, kalau wajib ni boleh terima sama ada perkataan sama ada di situ. Betul Ustaz? Sama ada bergerak atau parking. Lepas tu yang harus tadi boleh bergerak, kata kuncinya boleh bergerak atau parking untuk harus. Boleh Ustaz? Yang mengikut apa yang Ustaz cakap lah. Alamak, Ustaz dah keluar pula. Ustaz terkeluar sekejap. Dia auto mute. Tiba-tiba dia tak nak jawab. Ada cimati hitam Ustaz. Aku tak boleh sebut nama Bat lah. Aku sebut Bat botak je. Habis internet pun menafikan. Internet kata mustahil akal Bat handsome. Pum bilang. Jawab di Google Meet ni. Aduh, saya harus je, harus. Bukan wajib akal. Orang kata dolat. Banyak aku tahu cakap Bat botak. Boleh Bat? Slide Ustaz, slide. Slide bilang ni. Aduh. Masya Allah. Buat je bulan ni. Kau jangan main-main Doa sungguh. Betul beda sungguh. Cakap Bat botak je, tonton dengan Bat habis. Google Meet mengajuk. Okey. Sebab Ustaz saya spek mata hitam. Itulah. Amboi. Ada jual hitam ni. Beli RM1 tu mana? Jangan Ustaz, nanti slide hilang pula nanti. Dah tak ada pun tak. Jangan gaduh. Ni lagi 2 minit ni. Aduh. Okey. Artinya, bergerak atau diam jirim dengan tiada tertentu salah satunya, maka itu wajib. Dia tak tentu, maknanya tak serentak. Okey. Tengok ni. Nampak tak saya tunjuk ni? Dekat slide nampak tak? Kotak yang tak berapa 4 segi ni. Kita dapat faham sini cukup lah. Gerak diam serentak mustahil. Dia boleh gerak, dia boleh diam. Harus. Dia mesti gerak atau diam. Dia mesti menerima keadaan dia ni, jirim ni, mesti diam atau mesti gerak. Nama dia? Wajib. Ni je ringkasan dia. Ustaz, yang di situ tadi saya ada cakap macam ikut kata Ustaz, untuk wajib ni kita ada perkataan sama ada kata kuncinya. Lepas tu kalau untuk harus tu dia kata kunci dia sama ada. Sama ada dia bergerak atau diam. Betul yang kalau harus tu
ada kata kunci dia boleh bergerak atau diam. Ada Abang kata nak tanya? Abang nak tanya? Anan type kan mana yang tanya ni? Pak Lin? Maksud bergerak tu dia tidak berada di satu tempat lah. Maknanya macam lari setempat tu dia bergerak tapi di setempat. Maksud bergerak tu dia tidak ada di dalam satu tempat, di tempat yang sama lah. Maknanya duduk dekat satu point, dia ada boleh point lain, dia namanya bukan point. Ada dalam dekat satu. Dia bukan mesti point. Okey, ni saya diam. Saya ada point ni. Ni saya diam. Saya buat sini. Ni mana apa? Bergerak. Bergerak. Bukan maknanya saya begini. Awal itu. Itulah. Ustaz, Ya, benar. boleh kaitkan tak dengan sifat Allah SWT? So Allah sana. Sifat Allah mengenai Allah dengan bukan jirim. Betul? Allah bukan jirim. Bila Allah bukan jirim, dia tidak gerak atau diam. Mustahil Allah itu bergerak atau diam. Kenapa? Dia bukan jirim. Dia bukan makhluk. Mustahil dia gerak saja, mustahil. Mustahil dia diam saja, mustahil. Dia tidak diam dan tidak gerak. Kenapa? Dia bukan jirim. Diam dan gerak ini adalah dash pada jirim. Makhluk. Dash berapa? Makhluk. Makhluk arat. Gerak dan diam ini adalah dash. Satu perkataan yang saya kosongkan. Please fill in the blank with the correct word. But gerak dan diam ini dash pada jirim. Okey. Zat. Ada jirim. Sifat. Tembak lagi cepat. Tak kena. Zat. Arat. Arat. Sebab tadi dia tak pernah dengar soalan tu Aku tak boleh putus lah. Aku putus bat ni naik bilang tu. Boleh lah. Bahaya. Sebab tadi dia tak apa dengar soalan. Dia bentung dia jauh. Gerak dan diam ini, gerak atau diam ini, gerak dan diam serentak ini, dia tidak ada pada Allah. Kerana gerak dan diam ini adalah arat bagi Makhluk. makhluk lah. Makhluk bagi jirim. Gerak atau diam ini jatuh kepada salah satu 4 bahagian arat. Bahagian apa? Kam ke? Tengkam. Kaifa. Kaifa haluka yaum. Kalau orang Arab jumpa kita, kaifa haluka ya Badri Jamaluddin, kaifa haluka yaum. Apa maksud dia? Yaum apa? Apa Hari. nama awak? Yaum. Hari. Jangan salah jawab. Kaifa haluka yaum. Tom yam. Kalau Tom yam tak buka, dia bagi. Orang Arab dia kata jahanam pula ni. Kaifa haluka yaum. Bukan yam. Itu dia tom yam. Kaifa haluka yaum. Ana bi khair. Ustaz, adakah itu sifat harus? Adakah itu sifat harus? Tidak. Harus yang ada pada sifat Allah SWT. Tak. Wajib dengan gerak itu mustahil pada Allah. Kalau yang yang harus? Yang harus pada Allah ni, harus Allah menjadikan sesuatu atau tidak menjadikan sesuatu. Tidak ada kena-mengena dengan diam atau gerak. Kenapa tidak ada kena-mengena dengan diam atau gerak? Sebab diam atau gerak ini adalah arat. Arat ini sifat bagi jirim. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah Alright. Zat Jirim. jirim. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah Arat. Kau nak pandai dah. Aku dah ajar lagi dah ni. Tapi dia jawab 4 orang ni daripada 183. Di mana? Yang jawab pun salah. Jawab pun salah. Main tembak tak kena. Aku siap mengelak RCP. Pakai tembak pun kena. Harap. Ustaz. Hukum akal ni kita membicarakan tentang makhluk Ustaz ya? Memang lah.
Kita bicarakan comparison dengan makhluk. Bila comparison dengan makhluk, dibawa pada Allah supaya kita tahu Allah ni macam mana comparing with makhluk. Kita kena compare dengan makhluk. Sebab baru kita tahu Allah ni macam mana. Mustahil Allah itu bergerak atau diam. Mustahil juga Allah itu bergerak dan diam. Tidak diterima akal Allah itu sama ada dia gerak atau diam. Faham tak pelan tu? Jadi gerak diam ni tidak ada kaitan dengan Allah. Kenapa? Gerak dan diam ini adalah arat bagi jirim. Makhluk. Arat bagi jirim. Dan Allah itu bukan jirim. Lepas tu dia tak ada gerak, dia ada diam. Habis Allah macam mana? Dia tak gerak, tak diam. Allah juga yang mengetahui. Kalau dia diam atau gerak, dia sama makhluk. Allah itu tak serupa dengan makhluk. Clear or not? Boleh faham, Ustaz. Boleh Dia tak susah, dia betul kena tumpuan. Ustaz, maknanya perbahasan ni kali kena mengena dengan yang kita belajar arat yang pembahagian arat 4 tu Suatu nak belajar ni, kena belajar arat dulu. Kena belajar arat dulu. Apa dia zat, apa dia arat, zat ni apa, berdiri dengan sendiri. Arat ni apa? Arat dia adalah sifat. Sifat mendatang. Sifat mendatang. Bila zat dengan arat, zat ni berdiri dengan sendiri. Dia ada dengan sendiri. Tetapi arat dia Menumpang. menumpang pada zat. Kalau daripada dah berjirim ni jirim lah. Bergantung pada jirim. Ni. Ping ni. Ping ni bergantung pada jirim ni. Kalau jirim tak ada lah ping. Diam. Bergantung pada jirim ni. Jirim ni tak ada lah diam. Gerak. Ni arat ni gerak. Arat. Tak ada jirim ni, tak ada lah gerak. Jadi arat ni dia menumpang pada jirim ni. Dia menumpang jirim ni. Tapi Allah itu bukan jirim. Bila dia bukan jirim, dia tak ada gerak, dia tak ada diam, dia tak ada biru, dia tak ada pink, dia tak ada tinggi, dia tak ada rendah, dia tak ada panas, dia tak ada sejuk, dia tak ada atas tangan, dia tak ada bawah meja. Dia tak ada lepeh, dia tak ada pergi. Kenapa? Dia bukan arat. Jadi ulama susun untuk mengetahui mengenal Allah ni ialah comparison dengan makhluk. Sebab makhluk ni kita nampak dan akal kita ni berkisar pada makhluk. Tak, pendapat saya lah. Kalau kita tak belajar daripada mula lagi tentang ni, tauhid ni, tentang ni, saya rasa memang banyak yang confused tu. Tak boleh. Daripada Encik apa tadi tu dia tak faham. Saya rasa lah, ni pendapat saya lah. Kena belajar dari mula, betul-betul. Cari FB yang lama-lama, pergi tengok dari mula. Sebab tu susunan paku iman ni cantik tau. Walaupun tak detail, tapi susunan cantik. Mula-mula hukum akal, lepas tu masuk gini, lepas tu masuk apa agama, apa wajib usuli, dia susun dengan elok. Dah susun dengan elok. Jadi, kita ni besok ni, habis hukum akal ni nanti, dia tanya apa itu agama, apa itu Islam, lepas tu dia cerita rukun iman, rukun Islam, kita dah belajar semua ni, kita akan pergi go through ringkas saja. Lepas tu dia kata, sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Tu masuk 20 tu. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi wa daniyah. Lepas tu ada sifat yang sabit pada zat. Kudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. Lepas tu ada sifat yang berlazim dengan sifat pada zat. Mana-mana ma'nawiyah. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran. Dia 7 berkait dengan makni tadi 7. Ini sifat yang daripada zat. Tapi yang 5 tadi tak ada daripada zat. Dia hanyalah panggilan, dia adalah ibarat yang menyokong untuk menafikan sifat kekurangan Allah. Nanti kalau kita belajar yang diberikan. Nanti semua tak faham. Semua tak faham. Okey. Minggu depan dah bersuruh balik ni. Okey, Zat. Tanda itu.
Dan terbagi wajib akli itu kepada dua bahagian. Oh, tak ada kitab lagi Ustaz. Sial dia. Lupa abang. Aduh, sorry. Tak apa, bawa tulis. Tak apa, tulis. Tak apa, Ustaz. Orang lain lah tolong. Tak apa, tulis. Katifah tolong. Katifah Mancin tolong. Ada. Sian bo. Ustaz Nanti saja. orang dengkil jumpa kitab. Tak basah. Wah. Apa ni? Jaka mana kat ini? Nota ni banyak. Jumpa kat dengkil bo. Tak apa, Ustaz. Tak apa cubaan ni, ujian belajar ni inilah. Betul, Ustaz. Kadang-kadang tak ingat, kadang-kadang rasa malas, kadang-kadang rasa penat, kadang-kadang rasa putus asa. Ni ujian belajar lah. Lepas tu kena lawan sikit. Allah takkan sisihkan kita. Allah akan masukkan kita syurga. Iman turun naik. Putus asa tiada sekali. Jangan putus asa. Kerana hidup ni, jangan putus asa. Oh tu hero lah. Hero Ustaz. Dia tak mudah putus asa tu. Hero tu. Tu nama dia. War. Kita takkan layak jadi abang kawasan. Okey. Terbagi akli itu kepada dua bagi. Ni pula nak cerita ni. Zaruri, nazari. Saya ada cerita tadi ni. Tapi saya dah sediakan nota. Maklumlah yang belajar ni mantan-mantan pemuda. Maka saya sediakan nota. Ini bukan. Ini liwayah ni depan lagi. Mana tadi nota? Liwayah mutlak. Zaruri, nazari. Ni. Nanti kita habis belajar ni, kita pergi pula wajib akal itu terbagi pada liwayah. Lepas liwayah, dibagi pula kepada lagi satu belah wajib zati. Ini ada dua ni. Nantilah minggu depan perlahan-lahan dia semua nak belajar serentak, mau gila nanti. Ni bukan saya ingat ni. Dia ada satu lagi. Nama dia wajib akal zati nombor 2. Ni wajib akal zati. Orang tanya boleh tanya jangan malu, jangan segan. You are most welcome, tanyalah. Saya pun bukan pandai, kita belajar sama-sama lah. Mana saya tak tahu, saya tak tahulah. Tapi saya cuba, I'm trying my best. Apa yang saya ingat, moga Allah izinkan saya. Apa yang saya belajar, apa contoh yang guru kata, saya akan muntahkan kat sini. Jadi, kita try to absorb. Try to absorb. Kalau first time belajar, jangan risau kalau pening. Yang pening pun. Kalau dah beberapa kali belajar, nanti akan ingat. Wajib akal ni ada cerita benda yang wajib tapi bukan pada zat. Benda yang wajib bukan pada zat, lighairi. Benda lighairi maksudnya benda lain, bukan zat. Ada wajib pada zat. Nanti wajib zati nanti adalah dia punya pembahagian dekat mana? Dekat sini. InsyaAllah saya akan terang. Perlahan-lahan. Akal daruri, akal nagari. Do you find it this thing is very interesting atau very pening? Interesting. Tak tahu. Something. Kalau follow rapat interesting kan? Bila follow rapat. Betul. Ikut rapat-rapat. FB ada, dengar balik Katifah. Katifah dengar balik. Sampai Katifah baru saya Katifah rasa muntah aku nak dengar dah. Gitu boleh faham. Sampai aku muntah dah dengar ustaznya. Aku tak dengar dah. Dah aku dah muntah, dah muak. Betul boleh faham lah. Aku tak tengok muka dia, aduh dah muntah. Jangan tengok muka dia. Betul boleh faham. Kalau selagi nak tengok, boleh tengok, tak muntah, tak faham lagi. Jangan macam tu Ustaz. Abang ni dah muntah tak? Tak muntah, tak faham lagi. Jangan. Tak Ustaz, tak. Kalau boleh senang duduk kat rumah Ustaz tu belajar. Amboi.
Kalau dulu rumah saya di pondok lah. Kita follow, faham. Jangan lupa minta dengan Allah. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau saja yang berilmu. Tak ada orang yang berilmu. Innaka antas sami'ul alim, Engkau maha mendengar, Engkau maha tahu. Engkau je yang berilmu. Engkau je yang berilmu ya Allah. Lepas tu minta dengan dia. Tapi makhluk kena usaha, yang beri tu Allah. Usaha macam mana? Catat, dengar, ulang kaji, faham. Betul? Tengok, compare, fikir balik, tanya kawan, bincang-bincang, buat grup 5 orang. Bincang sifat hukum akal. Buat grup 5 orang. Dalam ni lah. Buat grup 5 orang. Okey. Apa kita yang kita faham? Apa contoh ni okey betul ke ni? Buat voicemail. Aku faham macam ni. Betul ke? Jawab. Ya betul ke? Tak apa. Bincang. Bincang. Kita belajar bincang, kita muzakarah supaya ilmu tu hidup. Nanti bila kita faham, kita masuk sifat 20, Allah Ta'ala akan memperkenalkan diri dia dekat kita. Waktu tu kita kenal Allah betul. Dia akan masuk masa saya sebut betul-betul daruri nazari. Bukan nazari, bukan nazari. Daruri. Bukan tu, jangan sebut daruri. Daruri. Itu betul. Nazari. Daruri. Nazari. Bongo. But bongo. Kenapa sebut nama ni? Wak mau cari orang main piano. Dia kata. Bukan di sini. Di sini. Bongo. Daruri. Nazari. Ingat bongo. Bongo di sini. Banyak Ini silau punya. Jangan kata di sini. Bongo. Itu Jangan bongo. Ustaz, nanti lain tak elok nanti Ustaz. Tak ada Ustaz. Kau jangan musibat. Limit dia merajuk. Okey. InsyaAllah jumpa. Malam ni. Petang ni pukul 5. Sebelum kita pergi balai. Melangkah nak pergi balai. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.